Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan tiga daripadanya daripada tujuh ta'alluq bi berapa ta'alluq tanjiziyun hadisun. Alhamdulillah para hadirin semua, kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi ilmil aqaidi. Kita masih lagi dalam perbahasan sifat kudrah. Tetapi perbahasan kita pada sifat kudrat ni bukanlah daripada perbahasan fardu ainin. Hanya orang panggil perkara ni fardu kifayatin. Fardu kifayah. Tidak wajib atas tiap-tiap mukallaf tu mengetahui ke orang panggil beberapa ta'alluq. Ini tidak wajib tu tidak wajib sebagai wujubu aini, tidak wajib sebagai wajib fardu ain. Tak wajib fardu ain tu kalau dalam kitabnya bawah tu dia kata demikianlah mengitlaq oleh mereka itu ulama. Maknanya mengitlaq mengatakan tidak wajib tahu orang panggil ta'alluq ni secara itlaq gitu. Tetapi dia kata dan iaitu tidak wajib itu zahir dengan nisbah kepada orang awam. Mana orang awam tu ialah tak wajib fardu ain. Kenapa? Kerana tahu ta'alluq ni orang panggil setengah daripada min ghawamidhi ilmil kalam, dia panggil perkara-perkara yang rumit, yang susah, yang dalam dalam perbahasan ilmul kalam. Bicara yang dalam. Bila sebut kata dalam, maknanya payahlah. Min itlaqil lazim wa iradatil malzum. Sebut kata dalam tapi nak makna payah. Bila dalam agak payah.
Tu kalau orang panggil kolek kak. Kalau hok jenis sumi mimpu dekat-dekat, sekat-sekat betis, sekat-sekat pohon tu, mudah tu, nerak pun tak apa. Tapi kalau sumi mimpu hok hapus tubuh kita tu, dalam tu. Kalau hok tak pandai berenang kak ayahnya. Kerana apa? Dalam ni lazimnya payuh. Tu. Jadi kata dia nya tak wajib tahu orang panggil takluk ni nisbah kepada orang awam zahir lah, betul lah, nyata jelas. Adapun dengan nisbah kepada orang yang lain daripada mereka itu orang awam. Adapun tahu takluk nisbah kepada orang hak bukan awam. Mana fofok tok lebar, fofok ustaz, fofok tok guru. Fofok syekh ni. Maka tiada zahir demikian itu. Tak nyata tu kata tak wajib tu. Kerana apa tak nyata kata tak wajib? Maknanya wajib. Kerana bahawasanya terkadang membawa oleh jahil dengan beberapa takluk ini, membawa apa? Membawa kepada i'tikadkan bahawasa Allah Ta'ala itu kuasa bahawa mengambil ia Allah akan anaknya dan mengadamkan, meniadakan dirinya. Atau lain daripada demikian itu, daripada mempasak yang tiada, daripada pasak, bukan mempasak, daripada pasak, mana pasak ni kerosakan yang tiada terhingga, wallahu a'lam. Itu nota kaki di bawah dalam kitab. Artinya kalau orang tok guru, orang ustaz, orang nak mengajar orang di masjid surau, nak ambil tauliah, nak bercakap agama, dia kena tahu juga takluk sifat kudrat. Karenanya memang berlaku sungguh. Jenis jadi ustaz tak apa nak mengaji ni, ayah reka sendiri dalam mengajar. Ambo pernah dengar sendiri dengan telinga ambo. Balik daripada Mesir lagi singgah dengan orang duk mengajar. Mengajar sifat 20 ke? Tapi tak tahu dia mengaji di mana, tak tahu. Dia reka sendiri. Dia kata Allah Ta'ala bersifat kudrat. Apa makna kudrat? Berkuasa. Situ tu tak tepat dah. Kita berkudrat artinya berkuasa, tapi tak apalah. Berkuasa. Maknanya guano dia kata Allah Ta'ala ni kuasa belaka nak buat gapo pun. Sedap tu. Nak start goreng tu. Nak start goreng. Hangit letung pun tak kira. Popok kita ni pakat hadap belaka. Tadah belaka telinga. Kita ada duk ala celah tu, kita tak ambil nak buka. Ada kita ni duk celah tu warna biru. Tengok. Permata ilmu tauhid ada. Halus cik je. Lilit tu ada. Kamu tengok ada duk semaya paling tengok. Ada kitab Faridah ni. Mungkin style buat kita malah nak buka kitab agak adat linga gitu lah. Tak kira tok guru tu syarah lagu mana pakai telai belaka. Kalau kecil kat hacing pakai duk siung gitu. Betul tak kira. Ni bahaya ni. Jadi dia kata Tuhan kuasa belaka nak buat berapa. Ikut Tuhan nak buat berapa dia boleh buat belaka. Lepas tu dia tanya, Tuhan kuasa tak nak buat anak lagi dia? Sedap gak buat style orang panggil mengaji ilmu kalam ni kena soal jawab. Baru jadi ilmu kalam kena ada hiwar, dialog. Bahkan orang panggil ilmu ni dipanggil ilmu kalam kerana apa? Kerana ilmu ni tak dapat tidak kena dapat dengan cara hiwar, cakap, dialog, tanya. Tuhan kuasa dak buat anak dia? Orang surau duk nganga gitu, jawab tak jawab cara nganga. Jawabnya mana dia jawabnya? Tuhan kuasa buat anak. Tengok. Tuhan kuasa buat anak bagi dia. Tuhan kuasa nak meniadakan diri dia. Cuma dia tak osir. Dia tak ambuh. Dia tak anak. Tengok. Ambo duduk tu kejut kak. Betul sungguh Syekh Ahmad sebut lagi kitab Faridah dia. Orang awam tak apalah. Tak reti pun. Dia tahu Tuhan bersifat dengan berkuasa. Dengan bersepakai di zat Tuhan sifat berkuasa. Tuhan berkuasa mengadakan makhluk, meniadakan makhluk. Cukup setakat tu sah fardu ain. Tuhan mesti bersifat berkuasa, tentu tidak dia lemah. Dalilnya baharu alam ini. Pada cukup orang awam. Tapi kalau jenis orang khusus, orang khawah, orang nak mengajar orang, nak jadi tok guru, nak jadi ustaz, nak jadi syekh, nak mengajar, nak ambil tauliah, tak leh tu. Kenapa tengok dia kata? Sebab dia kata dan iaitu tak wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui beberapa takluk sifat ni zahir, jelas dengan nisbah kepada orang awam. Nisbah orang awam jelas lah. Betul lah. Tak boleh kita nak berat orang awam supaya tahu apa kita orang, yang alim apa kita orang. Tak boleh itu. Pada-pada dengan orang awam lah.
Lepas fardu ain tak apa dah. Itu. Adapun dengan nisbah kepada orang yang lain daripada mereka itu orang awam. Nisbah dengan orang hak bukan orang awam mana? Orang khawah lah bila kata bukan orang awam. Awam ni mana orang umum. Nah, tontonan umum ni orang awam, orang ramai-ramai, hak ramai-ramai. Lepas tu orang hak tidak hak ramai-ramai, orang panggil orang khawas, orang tertentu. Mana? Fok-fok tu imam, fok-fok tu lebah, pokok ustaz, tu pembesar-pembesar dalam agama. Nah. Maka tiada zahir demikian itu, tak nyata tu. Demikian itu kata tak wajib tahu takluk tu tak nyata. Kerana apa? Karena bahawasanya terkadang, bukan sama-sama, terkadang membawa oleh jahil dengan beberapa takluk. Ianya reti bila sifat kudrat iradah ilmu hayat sama bahasa kalam. Tahu sikit-sikit gitulah. Dia tak tahu dengan beberapa takluk ini membawa kepada apa? Kepada i'tikadkan, berpegangkan bahawa Allah Ta'ala itu kuasa mengambil ia Allah akan anak. Mana boleh itu? Anak bagi Allah tu mustahil. Mustahil ni mana apa? Ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Perkara yang tidak dapat diterima pada akal adanya. Mana perkara tentu tak ada. Perkara tentu tidak lagi tak ada. Tak boleh nak terima dengan kepala otak kita kalau orang kata ada. Anak bagi Allah ada. Tak terima. Itu orang panggil mustahil. Kalau terima ada, terima tak ada, itu dia panggil mungkin. Ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Perkara yang terima pada akal kita adanya pada satu ketika, tak adanya pada satu ketika yang lain. Itu orang panggil perkara yang harus. Mungkin dia panggil. Tapi kalau perkara mustahil ni, perkara hak tentu tidak lagi tak ada. Mana boleh kata Tuhan boleh buat? Tuhan boleh buat anak bagi dia. Boleh ceramah gitu orang ni. Cuma Tuhan tak ambuh ya kata. Macam kita, misal pula macam kita lah. Kita makan nasi kenyai dah. 3 pinggan nyadak cak kenyai dah. Lepas tu orang halal pizza. Nak boleh makan, boleh tak kita nak makan? Boleh ya kita ada kederak. Tapi makan tak? Tak, muka kita tak nak. Tak ambuh, tak seh. Yuk kiyah gitu ni. Tu tak betul tu. Mengajar lagu tu salah. Sebab tu ilmu akidah ni jangan kita cuba-cuba nak mengajar kalau kita tak mengaji betul. Man akhadha ilmal aqaidi min kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Barang siapa yang mengambil ilmu aqaid, ilmu akidah, ilmu tauhid ni daripada kitab-kitab saja tanpa tok guru langsung. Kalau tok guru ada tak apalah yang mengaji lepas tu dia nak tambah-tambah baca sikit, nak pergi tambah dah. Kalau berasa orang panggil tak kena ke ragu-ragu, dia tanya tok guru ya. Itu tak apa. Bukan tak boleh baca langsung. Jangan baca. Ilmu hanya dapat daripada guru saja. Tak kena gitu. Iqra tu mana tu saya kata iqra, baca olehmu. Kena baca. Tapi baca saja tak ada tok guru tak boleh. Nabi Muhammad ada tok guru Jibril. Kira-kira zahir syariat lah. Kira-kira hakikat Allah Ta'ala lah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Maknanya sipir dia dah nak mengaji kena ada tok guru. Tiba-tiba dia ngaji ambil di kitab semata-mata tak ada tok guru langsung. Dakhalat fi qalbihi al-awhamu, masuk dalam perut pedar dia, dalam hati jatuh lipa dia tu oleh segala waham-waham, seka-seka, rasa-rasa, perasaan dia tu pada pendapat saya lah. Hidup main gitu. Mengikut pemikiran saya. Salah tu. Kalau kita kata Allah Ta'ala kuasa buat anak atau mengadamkan dirinya. Mengadam ni mana? Meniadakan dirinya. Tuhan kuasa tak meniadakan diri dia? Mana boleh gitu. Allah Ta'ala tu ada zat dia tu wajibal wujud. Apa wajib ada? Apa makna wajib akal? Ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Perkara yang tak terima akal oleh tiadanya. Mana perkara tentu sungguh lagi ada. Tak terima nak kata tak ada. Kalau zat Allah Ta'ala boleh ada, boleh tak ada, tu dia bukan panggil wajib akal. Dia panggil mumkinul akli, jaizul akli, harus pada akal. Jadi kalau Allah Ta'ala kuasa meniadakan zat dia, bermakna zat Allah Ta'ala bukan wajibal wujud, bukan wajib akal dia ada dah. Lepas tu mumkinul wujud, harus ada. Jadi macam kita makhluk kan? Kita ni harus ada, harus tiada tak? Harus ada, harus tiada. Terima nak kata ada, terima nak kata tak ada. Terima dua belah dia panggil. Qabulus subut wal intifa.
terima sungguh, terima tidak. Itu jenis terima dua belah tu mungkin, bukan wajib, bukan mustahil. Sedangkan tak ada Allah tu mustahil tak? Mustahil. Benda tentu tidak lagi tak ada. Nah, bagaimana boleh kita kata benda tentu tidak lagi tak ada tu sungguh? Benda mustahil itu benda tentu tidak. Kita hukum dengan tidak. Gitu. Benda mustahil itu kita hukum dengan istihalah. Itu. Jadi kalau orang tak mengaji takluk ni, kalau tiba-tiba dia nak mengajar, nak syarah, nak ceramah, barangkali akan ceramah lagu tu. Sungguh, ada sungguh. Nah, depan mata hangpa, di telinga hangpa derek. Itu ni. Seklik masjid tu kita tak ada duk kuliah mana lagi lah. Dah. Tu kadang-kadang pergi singgah masjid serak tu pakai seluar jing pakai je t-shirt gitu, tak ada duk pula serba sawaku dak lah. Dah. Namun terkejut hanya oleh ustaz mana dua orang yang mengajar pula ni. Nah, kita duduk pakai seluar gitu ya, sepiah-piah pun tak ada atas kepala. Duduk dengar. Berat mengajar lagu ni. Nah, kata Tuhan ni nak anak ya kuasa. Engkau ya ada sifat kudrat. Cuma ya tak ambuh, ya tak anak ya. Macam kita lah, kenyat dah makan nasi 3 pinggir. Orang tawar lagi pizza. Nah, mampu tak? Kuasa tak kita nak makan? Kuasa tapi nak tak? Tak ambuh, enggak kenyat dah. Ya kiyah gitu eh. Tak boleh lah makan tak saya makan itu mungkin ni. Bukan orang panggil perkara wajib, perkara mustahil. Adapun anak bagi Allah itu mustahil. Nah, tidak ada zat Allah perkara mustahil. Maka si kudrat Allah Ta'ala tidak bertakluk kepada perkara yang mustahil. Kudrat Allah Ta'ala bertakluk kepada perkara yang mungkin. Tuh. Jadi kalau kita tanya Tuhan kuasa tak buat anak, buat bini, buat mak opak bagi dia, jawab mana? Tak kuasa. Mana jawab gitu? Tak kuasa. Pas lemah Tuhan tak kuasa. Tak. Tak masuk dalam takluk hijau kudrat. Bukan tagangan kudrat. Bukan hijau bagi sifat kudrat perkara mustahil ni, bukan. Bila bukan bidang kuasa dia, orang tak panggil lemah. Gitu lah. Nah, mudah-mudah cara supaya dengan gajah. Kita heret gajah suruh pergi ukah pohonnya. Pohonnya tahu tak? Pohon kelapa tu lah. Kita heret gajah. Naik mu panjat putih wahnya muda. Gajah tu ngiling. Kata, mu ni gajah sah saja bodoh. Tak reti lemah mu ni lembek ni, tak pandai panjat pokoknya. Boleh kita kata itu? Kita hok bodohnya bukan gajah. Kenapa? Hijau gajah tu bukan ukah, bukan panjat pokoknya. Hijau gajah tu heret kayu balok dah ni. Tu hijau gajah. Nah, hok ukah pohonnya, hok panjat pokok kelapa ni siapa? Beruk. Beruk kalau tak pandai naik pokok kelapa baru dia kata beruk bodoh dah ni. Beruk pondek, beruk ni apa tak pandai. Moga hijau dia. Lagu tu kan. Jadi kederak ni bukanlah hijau dia buat benda mustahil. Mana benda mustahil? Anak bagi Allah tu mustahil. Kita iktikad dengan tentu tidak. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanak. Nah, Tuhan itu tidak beranak. Maknanya anak bagi Tuhan itu mustahil. Kita iktikad dengan lam yalid. Tidak beranak. Nah, artinya istihalatul mustahil. Walam yula dan tidak diperanak. Artinya mokpok bagi Tuhan itu mustahil. Kita iktikad dengan lam, tidak, tentu tidak diperanak Tuhan. Gitu. Tak terima nak kata ada anak bagi Tuhan. Maka tiba-tibanya kudrat ni kuasa tak nak buat benda mustahil. Tak kuasa. Moga bukan kerja kudrat, bukan bidang kuasa kudrat terhadap benda mustahil atau wajib. Nah, kudrat ni bidang kuasanya pada mungkin. Apa mungkin? Benda terima ada, terima tak ada. Terima dua belah. Terima sungguh, terima tak. Qabulus subut taratan walintifa taratan ukhra. Terima sungguh pada satu ketika, terima tidak pada satu ketika yang lain. Tu jaga. Sebab itulah kalau kita orang awam tak nak erti posisi takluk, tak ada hal lah. Kita tak nak kita tak ada cita-cita nak syarah ke nak ceramah ke nak mengajar ke tentang ilmu akidah, ilmu tauhid tak ada, nak ambil tauliah ke apa dak. Hanya kita mengaji ni untuk
melepaskan fardu ain kita. Tak apa, tak tahu takluk ni pun tak apa. Tapi kalau kita niat dah dalam hati aku lepas ngaji ni, aku nak kelik ngajar pula anak bini. Paling kurang anak bini. Dak pun aku nak pergi ambil tauliah pula, nak pergi ngajar pula masjid surau lain pula. Nak jadi ustaz juga ketika tu tak leh kita tak tahu takluk. Kenapa? Terkadangnya orang yang nak jadi tok guru ustaz kalau dia tak tahu takluk sifat-sifat takluk sifat-sifat kudrat ni, membawa salah dia dalam i'tiqad, dalam pegangan. Ini bahaya. Sedangkan salah dalam pegangan ini besar bahaya dia. Li'anna khata'a fi fanni hadzal ilmi azim. Salah dalam mata pelajaran ilmu akidah ni sangat berat. Berat setara mana kalau tidak bid'ah dalalah mubtadi' ahlul bid'ah ahlul bid'ah wad dalalah ahlul bid'ah wad dalalah wal a'yazu billah kufur kekal dalam api neraka. Itu bahaya ilmu akidah ni kalau kita tidak betul-betul halusi ngaji. Baik. Kalau gitu, kalau kita orang awam ni kalau dengar apa ni, tak faham lah ustaz takluk ni. Tak apa, tak usah gabah. Tak usah duk serabut perut, tak usah duk serabut kepala otak gapo. Ni bukan fardu ain. Gitu. Bukan fardu ain atas kita. Tapi kalau kita pun faham. Munggo faham ni Tuhan bui. Kita tu disuruh usaha ngaji. Bukan faham ni disuruh usaha faham. Faham ni kadang-kadang Tuhan tak bui selalu. Imam Muzani baca kitab Al-Um Imam Syafi'i tok guru dia 80 kali. Kali ke 80 baru faham. 80 kali ngaji khatam. Kali pertama ngaji tak faham. 2, 3, 4, 80. Kali 80 baru Tuhan buka futuhat. Faham baru faham. 80 kali ngaji baru faham. Kira tu lagu tu. Ni kita tak ada khatam pun serabut perut dah ngaji. Lambat lagi. Itu. Tengok. Dan 3 daripada 7 takluk. Gitu dia kata takluk sifat kudrat ni 7. Secara tafsili ni. Secara tafsili ni 7 ni kalau kira-kira secara ijmalinya takluk sifat kudrat ni tidak ada hingga. Itu. Nanti belakang di akhir ayat pada muka surat 8 nanti. Jadi 7-nya mana? Satunya takluk suluhiyun qadimun, patut padas dia kala. Ketika mana zat Tuhan saja ada. Tuhan belum lagi buat segala makhluk ni. Alam ni tak ada lagi. Langit bumi tak ada lagi. Segala cakrawalan tak ada lagi. Sebutir zarah makhluk pun tak ada lagi. Kun hizat. Semata-mata zat Tuhan saja ada ketika tu. Adakah ketika tu Tuhan tu lemah? Tak. Sedia kala lagi dia bersifat kudrat. Sifat berkuasa dia tu, kudrat dia tu sedia kala lagi. Jangan kata Tuhan ketika tu lemah leh, dia tak buat lagi makhluk. Tak. Tuhan sifat kudrat ada dah ketika tu. Lepas tu apa dia tak buat lagi? Itu ni. Dia tak buat lagi makhluk. Iktibar ketika mana dia tak buat lagi makhluk, Tuhan ketika tunya kuasa dah, bersifat ngapa kuasa dah, tak lemah sikit pun. Lepas tu dia panggil hija kudrat ketika tu suluhiyun qadimun, patut padas dia kala lagi nak buat makhluk ni. Kita ulang balik lagi, takut tak faham ni. Patut padas dia kala. Kenapa patut padas? Layak sedia kala lagi dia nak makhluk ni, tapi dia tak buat lagi. Dia tak buat lagi, dia tak boleh buat lagi. Kata ni. Dia boleh buat dah. Kenapa? Dia bukannya lemah, dia ada sifat berkuasa. Patut kudrat tiga tu suluhiyun qadimu, patut padas dia kala, bukan dia lemah dak. Tu contoh nak dapat sedikit fahamnya gini. Kita ada duit RM100. Nisbah dengan barang-barang ada jual di Giant ke Tesco, hak bawah pada 100 atau 100, layak tak kita beli? Layak. Mampu tak kita beli? Mampu, kerana kita ada 100 RM100. Pas beli tak lagi? Dok lagi menggodok rumah. Tu, nampak tak? Jadi nisbah kita ada duit RM100 dengan barang-barang yang ada di kedai rucik di Giant ke Tesco, harganya 100 ke bawah, kita mampu, patut pada, layak untuk beli. Tapi beli lagi, dok lagi menggodok rumah. Itu nak wi mudah faham tu. Jangan ada buat misal Tuhan dengan kedai rucik pula jangan. Nak wi mudah faham kata gapo? Suluhiyun qadimun tu gapo? Patut padas dia
sedia kala. Mungkin dia tak lemah, dia bersifat dengan perkuasa. Gitu. Nah. Hari ni pulaknya dia kata dam, dan 3 daripada 7 takluk tu pula 3. Tadi suluhiyun qadim tambah 3 jadi 4. Bi berapa takluk tanjiziyun hadisun. Tanjiziyun ni maknanya luluh, hadisun baru. Nah, bahasa kita cakap baru buat, baru luluh, baru jadi, baru buat. Itu. Tu. Takut kita tak reti apa makna tanjiziyun hadisun, musannif nyata. Dan bermula makna bagi tanjizi itu khabar. Ialah meluluskan. Itu. Luluh, buat dah. Tu. Tengah buat, tu tengah buat. Luluh. Kalau kita tadi kan duduk cashier dah. Tengah beli ni. Dah. Tadi tak beli lagi. Patut pada beli aku. Nah, ni dah. Duduk dengan troli depan cashier dah siap. Hola duit 100 dah. Tengah beli, itu dia panggil tanjizi. Luluh. Duduk tengah buat dah ni. Itu makna luluh. Bila luluh? Baru. Bukan kodeng dah. Baru. Itu ni. Tu. Kena kata kodeng boleh, tapi kodeng dengan makna kodim zamani, sedia lama masa, itu panggil. Tapi orang tak guna lah tanjiziyun qadimun, orang panggil tanjizi hadithu. Baru lulu. Kenapa? Karena dekat makhluk ni semua baru. Tak ada makhluk hak qadim. Sebab tu sesak serta kafir puak-puak tabi'iyah awak ta'liliyah, puak-puak mazhab falasifah yang mengiktikadkan alam ni qadim. Wa man yakul bil quwwatil wa man yakul bi tab'i aw bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Barang siapa yang mengatakan makhluk ni jadi dengan tabiat atau illah, maka dia kufur. Kufur dengan ijma' ulama. Fok falasifah ni ada 2 mazhab dalam bab makhluk ni. Apa? Mereka i'tikad kata makhluk ni qadim. Qadim apa makna? Tak ada mula bagi ada. Nah. Tu. Satu puak dia panggil ta'liliyah. Mana? Dia menjadikan Tuhan sebagai ilat bagi adanya makhluk ni. Mana? Tuhan ada, makhluk ni automatik ada. Kenapa? Tikan turuk dia panggil automatik. Makhluk ni ada kerana Tuhan ada. Tuhan buat ada makhluk ni? Tak. Sama seretak ada Tuhan dengan ada makhluk. Sepertilah kalau kita tengok katanya fuak falasifah ni, bukan kita nak sebut etikad ni supaya kita tahu, jangan nak etikad lagu tu, jangan nak pergi lagu tu. Sepertilah cicing di jari kita ya. Bila kita gerak jari ni, cicing ada duk jari, walau-walau lama tak akan cicing lah ni. Cicing ada jari, contoh. Kita gerak jari, cicing gerak sekali tak? Kau gerak asing-asing. Jari dulu gerak, cicing duduk sini yang gitu. Tak, gerak seketok ya. Tu. Jadi gerak cicing dari kerana geraknya jari. Nah, gerak jari itu dijadikan ilat bagi geraknya cicing tu maklul dia panggil. Tu. Gerak seretak jari gerak, cicing pun bergerak. Begitulah kata puak falasifah mazhab ta'liliyah, Tuhan ada, makhluk ni ada, seretak dengan Tuhan. Gitu. Biqidamil alam. Nah, kafir tak? Kafir buat ni. Kerana dia kata Tuhan tak buat. Koding dia kala. Tu. Bisalasatin kafaral falasifatul ida idh ankaruha wahyal musbattah ilmun bijuz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab 3 perkara ni puak falasifah dikafirkan oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena engkar mereka itu 3 perkara, sedangkan perkara yang 3 tadi itu sabit dengan dilalah qat'iyah. Maknanya ilmu Allah Ta'ala dengan secara satu persatu, falasifah kata tak, ilmu Tuhan ni hanya tahu secara kulli, umum saja. Tuhan tahu rambut, tahu. Berapa helai rambut bulu ada, tak tahu. Tu kafir dia. Nah, kita tak, Tuhan tahu belaka. Mana? Kulli dan juz'i. Tuhan tahu pasir di pantai, tahu. Berapa butir pasir sosokat, pun Tuhan tahu. Tu lagu tu. Dah ni. Wa hudutsu awalimi baharu alam. Falasifah kata tak. Biqidamil alam ni jadi qadim. Sedia kala dengan Tuhan juga. Tuhan qadim, alam ni pun qadim. Kafir tak? Kafir.
Maka alam ni tidak qadim. Kenapa tidak qadim? Karena ada dia tu mari ikut ada. Ada dia tu diadakan, diciptakan, dijadikan oleh siapa? Allah yang bersepakai di zatnya sifat perkuasa, sifat kudrat. Tengok. Dan bermula makna tanjizi itu ialah meluluskan, mana buat dah. Itu mana? Peluluh. Tengah buat dah. Itu mana? Peluluh. Kerana apakah makna tanjizi itu ialah meluluh? Ini ilat pada kata makna tanjizi itu meluluh. Kerana diluluskan, mana diperdapatkan, gitu. Tu dibuatkan. Buat sungguh lah. Tengah buat dah tu mana? Kerana diluluskan, diperdapatkan dengan kudrat itu, ini dengan zat Allah Ta'ala yang bersepakai di zatnya sifat kudrat itu, akan barang, akan perkara yang ditentukan dengan iradat pada azali. Tuhan ni dia nak buat makhluk ni, Tuhan tu siap sedia kala dah. Orang ni nama berapa, lahir di mana, bangsa keturunan mana, benih daripada siapa, keturunan dia, mak pak dia, muka lagu mana, tika kecil, tika besar, hidung kepek, hidung macung, unik warna kulit, hitam ke putih ke, sawa mata ke, rambut keriting ke, rambut lurus ke, rambut ikan mayang ke, bergapo semua dia siap habis, dia tentu belaka dah. Siap di ilmu Allah Ta'ala, siap habis. Tu baik ke buruk dia, jahat ke, syakawah ke, saadah ke, dia siap belaka dah. Tentu belaka dah. Dan apa hak Tuhan tentu tu Tuhan tahu sedia kala lagi. Faham tak? Sedia kala lagi Tuhan tahu. Tu jadi Tuhan ni tak buat apa yang dia tak tentu. Apa yang dia buat, apa yang dia buat, apa yang dia mengada, apa yang dia buat pada kita ni, semuanya gapo hak dia tentu sedia kala. Dan apa hak dia tentu, dia nyata di ilmu dia sedia kala lagi. Gitu. Faham tak? Jadi hidup kita kepek lagu ni sedia kala lagi Tuhan tahu. Belum ada tok nenek kita, belum ada makhluk ni lagi. Sedia kala dah Tuhan tahu. Nama berapa kita lahir di hospital mana, mati di kubur mana, boleh ngocak atau tak boleh ngocak, semua Tuhan tahu lah kau. Habis hicing. Tu dah. Bukan kata Tuhan baru tahu, baru tentu. Kalau gitu bodoh lah Tuhan. Dah Tuhan tahu sedia kala. Orang ni mukmin, orang ni kafir, kau berapa semua. Lepas tu kerja apa kita duduk semaya beh? Ada juga. Ni sahabat pun tanya Nabi. Kalau gitu ya Rasulullah, tak payahlah kita beramal. Kita pakai serah gapo hak dalam ilmu Tuhan, apa iradat Tuhan, Tuhan tentu kita baik-baik. Tuhan tentu kita neraka lah. Jangan. Nabi kata apa? Kullu syai'in muyassarun lima khuliqalahu. Tiap-tiap sesuatu tu dipermudahkan bagi apa barang ia dijadikan. Itu. Kita tahu di mana Tuhan tentu kita neraka? Tuhan tahu, kita tahu di mana Tuhan tentu kita syurga? Tahu tak? Tak tahu. Jadi kalau tak tahu, maka beramalah dengan amalan ahli syurga. Ana inda zanni abdi bi, aku di sisi sangka hamba-ku. Sebab itulah orang dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah tu, hadis 40. Ada lah tu. Hak cerita kata seorang nabi cerita kata seorang hamba tu buat dosa, pas tobat. Buat dosa, pas tobat. Buat dosa, tobat, buat dosa, tobat, buat dosa, tobat. Akhir-akhirnya dia kata, syurga kan ni. Kata ni. Tu. Kenapa? Kerana dia tak putus asa daripada rahmat Tuhan. Dan memang orang panggil tetap disedia kala lagi ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tentu sedia kala lagi Allah Ta'ala nak isa'at, nak memperbahagiakan dia. Bukan kata buat dosa sekali tobat. Tobat tu malah dah tobat neraka ya sungguh neraka. Mesti suka gitu dengan Tuhan. Mesti awak tahu dah dengan ilmu Allah Ta'ala kata mu ni ahli neraka. Ya sungguh ahli neraka. Kita tak tahu apa hak ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Apa hak Tuhan tentu atas kita. Hak kita nyatanya gapo hak Tuhan buat atas kita sekarang ni. Gitu. Tuhan buat kita jadi mukmin, muslim, syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau mu syukur aku tambah lagi. Kalau mu tak rasa gapo pakai mu kupu pula dengan nikmat tu, azab aku sangat pedih tu ya. Kadang-kadang kita tak rasa nak syukur mana dah jadi mukmin muslim ni. Duk nampak orang lain boleh nikmat sedap tu hak nikmat. Ndak ni nikmat dah kita duduk dalam iman Islam ni. Ya Islam keturunan pun
Email kita usaha dengan mengaji, dengan beramal. Nah, tu lagu tu. Oh, tapi bimbel lah ustaz, salah kau mati tak boleh ngocak. Salah kau. Mu tahu di mana salah kau? Mati dah kau? Tak lagi. Bila mu nak mati? Tak tahu lagi. Apa tu? Beramal. Dalam hadis 40 arba'in tu ada. Awal-awal sikit kalau tak silap. Nah, Nabi cerita kata. Nah, orang tu beramal dengan amalan ahli syurga. Tiba-tiba ditetap oleh Allah Ta'ala, sedia kala dalam ilmu dengan iradat Allah Ta'ala. Kata bahawasanya dia tu ahli neraka. Maka dia akan beramal dengan amalan ahli neraka. Nah, maka masuk dia neraka. Buat mana? Dia beramal amalan ahli syurga ni siapa kau tidak tinggal jauh dia dengan syurga tu, melainkan zira', melainkan sehasta lagi nak masuk syurga. Tapi kerana sabqul telah terdahulu dalam ilmu Allah Ta'ala. Nah, dalam iradat Allah Ta'ala dia ahli neraka. Maka tengah-tengah dia duk beramal ahli syurga, pak dia buat amalan ahli neraka, pak mati, pak neraka. Maka sebab tu jangan berani-berani. Tak apa kat kita pak ni. Kat kita pak. Aku banyak dah kira-kiranya amalan hak baik ni. Toke nak masuk neraka sekali ni buat. Tahu di mana mati bila? Nah. Pak buat maksiat. Pak tikatullah Tuhan tak cabut nyawa. Siap kita. Nah, tu kalau Tuhan tak apa dosa, neraka. Kalau Tuhan apa dosa, alhamdulillah. Orang kata Tuhan belaka, ya betul email tu sah, tak ada hal lah. Hak bimbang-bimbang email pun tak sah. Tak sah kekal api neraka. Nah, tu. Orang ni pula amalan ahli neraka, pak sepanjang hidup amalan neraka. Sehingga dia dengan neraka tu tidak tinggal jauh, melainkan zira', serta lagi, sehasta lagi. Tapi terdahulu dalam ilmu iradat Allah dia ni ahli syurga. Pak paling wa amalan ahli syurga. Mati ya syurga. Maka sebab tu jangan kita pandai hina pada orang. Nah, itu jangan pandai orang tu begitu begini teka hidup ni natan ni neraka dah. Oh, jangan. Abah kita kau pemilik syurga neraka ni. Kan ada orang setengah-setengah gitu kan? Nah, pokok tu tak sudut nasihat lah ustaz. Pokok ahli neraka belakang dah tu lah. Aduh. Pon neraka abah dia punya. Nah, jangan lagu tu. Nanti akhirat sok Tuhan tanya. Tu Tuhan kata manil ladzi azinaka anta tali alayya. Siapa wi izin atasmu ambil hijab aku sebagai Tuhan nak buh hamba aku yang neraka tu siapa? Tuhan tanya lagu tu siap kita nak jawab mana? Sebab tu kita sendiri beramal amalan ahli syurga, jangan putus asa rahmat Tuhan kalau terbuat amalan ahli neraka, cepat-cepat taubat. Cepat-cepat taubat. Jangan putus asa daripada rahmat Tuhan walau banyak kali kita bermaksiat dan kita bertaubat. Satu atas diri kita. Nah, tu. Jangan duk tanya Tuhan. Akhirat esok kata, "Apa Tuhan buat?" Mung Tuhan ke Tuhan tu hatu. Nah, silap kita kena rigak boleh kita pergi soal boleh pula. Boleh kena soal kita. Ada ni. Kita tak ada hak nak tanya Tuhan, kerja Tuhan. Kita buat kerja hamba. Gitu kan? Tu apa ayat Quran tu ada kan? Allah Ta'ala firman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Nah, la yus'alu amma yaf'alu. Nah, mu tak boleh nak tanya apa hak Tuhan buat. Bukan kerja mu nak tanya Tuhan, apa Tuhan buat saya miskin, apa Tuhan buat saya jatuh maksiat, apa Tuhan buat saya ni. Saya apa. Mu Tuhan ke? Tuhan pula hamba mu, balik kau habis. Mu tanya Tuhan pula. Nah, Tuhan buat kerja Tuhan. La yus'alu amma yaf'alu. Tidak boleh menanya daripada apa barang yang Tuhan buat. Wa hum yus'aluna. Mereka itu manusialah yang akan ditanya. Gitu. Hei, nasia. Tika mana aku buat mu dalam taat. Mu dalam ibadat. Nah, aku buat mu dalam rupa ibadat. Apa tugasmu sebagai hamba? Yang buat mana Tuhan? Oh, tika tu Tuhan, saya rasa saya lah paling bersih, paling suci. Nah, orang lain tak boleh setara saya semai jemaah ke apa ni. Saya lah paling kuat sekali ibadat. Siap mu, riak mu, juk. Ibadat saja daki maksiat batin neraka. Tuhan tanya, "Hei, Mamat, tika mana mu aku buat mu dalam maksiat? Apa tugasmu sebagai hamba?" Tuhan tanya gitu. Mula-mula tobat kat Tuhan. Lepas tu malah tobat ngakak pergi hang gigi ngakak pergi. Tu. Tikamu aku buat dalam miskin apa tu kamu? Aku tak puas hatilah Tuhan. Apa buat?
tak puas hati lagi. Ngaka lagi. Ha. Tika aku buat mu kaya. Oh, aku memang rasa pun aku hidup ni dunia aku yang punya tu ni. Ha, aku lupa dia. Ha, ngaka. Ha tu. Kita akhir soal. Tika mana mu? Mama, aku buat mu jatuhlah taat. Apa mu? Aku syukur padamu ya Tuhan. Nah, aku mengawal dia aku, jangan wirasa aku paling baik, sok suci. Nah, paling banyak ibadat dak semua anugerah mu berlaku. Kalau tidak watemu enggak alalah. Nak sebut Allah akbar sepatah pun tak boleh. Nak rokok, nak sujud, nak qiyam pun tak boleh. Nah, mu belaka syurga. Tika mu aku buat jatuh dalam maksiat apa kerja Muhammad? Aku taubat. 3 kali, 4 kali. Taubat 3 kali. Semua hidup mu jatuh maksiat mu. Semua hidup aku taubat, aku harap dengan rahmatmu. Mudah-mudahan mu apa rasa. Aku apa sungguh nggih. At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang taubat daripada dosa supaya tak ada dosa, nggih masuk syurga. Gitu. Tika mu aku kaya. Aku gak takut sungguhlah Tuhan. Nah, zakat aku buat tobek, sedekah aku tak kopik. Nah, orang miskin aku batu. Aku tak berasa harta hak milik aku, hak muwi pinjam ya. Tika nilah aku nak menane mudah-mudahan tuai di hari ni Tuhan. Syurga nggih. Mu takwa pada Allah. Tika mu aku buat jatuh dalam miskin apa tugas kamu? Hamba, mama. Aku sabar. Aku redha Tuhan. Nah, yang penting aku boleh ibadat padamu, aku boleh jadi hamba padamu. Syurga, mu hamba aku gitu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tengok lagu tu. Bukan kita cekok pinggir akhirat esok. Tu haiwan awak aku gitu. Mu tukar ni mu tu haiwan. Tu la yusalu amma yafalu wa hum yusalu. Tu. Mu tak boleh nak tanya tu awak kerja gapo. Moga mu hamba. Lepas tu mung tu akan disoal oleh Tuhan akhirat esok. Apa hak Tuhan buat atas mung. Gitu. Jadi Tuhan tu tak buat gapo atas kita melainkan dengan muafakat dengan barang yang ditentukan dengan iradat. Bila Tuhan tentu? Pada azali lagi. Sedia kala lagi. Belum ada makhluk ni Tuhan tentu siap dah belaka. Semua. Berapa jenis makhluk, berapa jenis cakrawala, berapa jenis alam, berapa keturunan tu ada, berapa ekor jin, berapa ribu juta malaikat, habis Tuhan tentu belaka dah. Nasia ni nama berapa, lahir di mana, bahkan ketika mana tobek kita daripada perut mak kita hingga kita besar sampai kita mati, tak selisih langsung gapo hak Tuhan tentu dengan gapo hak Tuhan tahu. Tak selisih langsung. Tak selisih mana, tak beza langsung. Sebiji gitu dah. Wakil realiti gitu dah. Tu karena Tuhan tu ilmu dia tidak terdahulu dengan jahil. Dah. Tuhan buat Firaun tu kafir dah ni. Tuhan buat tak Firaun tu kafir? Buat. Bila lagi Tuhan tentu Firaun tu kafir? Sedia kala lagi. Tuhan tahu bila lagi Firaun tu mati kafir? Sedia kala lagi. Belum Firaun tu Tuhan buat, Tuhan tahu dah. Tu lagu tu. Lepas tu Tuhan suruh juga Nabi Musa pergi berdakwah tu. Bukan setakat Musa, Harun sekali. 2 orang Nabi. Apa tu? Tu hikmat perbuatan Allah Ta'ala semuanya ada hikmat. Bukan Tuhan wadah dah. Jangan duk anggap kata Tuhan ni kalau aku jadi Tuhan aku tak buat dah perang ni. Ndak Tuhan buat tu Tuhan cerdik Ada hikmat setiap perbuatan dia tu. Tu Tuhan tahu bila perang mati kafir. Sedia kala lagi. Bukan perang mati tu sia perang tak ada arah lah. Mati kafir juga dia. Gamak Tuhan apa kita kali. Tuhan sedia kala lagi. Tuhan tentu laka dah. Tu lagu tu. Tengok. Sebab itulah nanti akan dibahas muka surat seterusnya, muka surat 9 tu nanti. Apa? Antara amar, suruh, nahyi, tegar, irada, kehendak, ketentuan Allah, sifat penentu Allah itu berbeza di sisi kita ahli sunnah wal jamaah. Tiap-tiap benda Tuhan suruh tak semestinya Tuhan kehendak. Tuhan suruh dak Firaun tu mukmin muslim, suruh hatta 2 nabi Musa Harun. Nabi Musa, Nabi Harun. Tapi Tuhan tentu, Tuhan kehendak dak, Tuhan menentu dak Firaun tu mukmin muslim? Tidak. Bila tu Tuhan tak tentu, dia kala lagi. Jadi bukan semua hak Tuhan suruh Tuhan kehendak.
Tuhan suruh Abu Lahab, Abu Jahal tu mukmin suruh. Tapi Tuhan kehendak tak mukmin Abu Lahab, Abu Jahal? Tak. Sebab tu Abu Lahab, Abu Jahal mati kafir dia. Ingat baik tu. Tu ahli sunnah wal jamaah. Kalau Mu'tazilah tak. Tiap-tiap benda Tuhan suruh, itulah Tuhan kehendak. Tak betul tu. Sedangkan suruh itu kalam, amar. Suruh tu ialah kalam. Satu bagai daripada sifat kalam. Apa? Suruh aqimus solah, aminu billah, wa atuz zakah, suruh beriman, suruh mendirikan semaya, suruh menunaikan zakat. Itu kalamullah. Adapun iradat bukan kalam. Iradat sifat hak ada di zat Allah Taala. Beza tu. Lagi pula dalil dalam Al-Quran Allah Taala kata, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'mini. Kalau Tuhanmu kehendak, hei Nabi Muhammad, kalau Tuhanmu nak, kalau Tuhanmu tentu sedia kala lagi, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, Tuhan boleh buat mudah je semua orang mukmin habis licin atas muka bumi. Tak ada perlu mu nak pergi dakwah, nak keluar, nak gas, nak ceramah, nak bayan, nak tak payah. Kalau Tuhanmu tentu, Tuhanmu nak sedia kala lagi, mudah bagi Tuhan nak buat semua mukmin habis licin. Sebab tu kita tak boleh lalu tepi gereja ke apa. Aku nak bong rasa. Kalau boleh nak pergi masjid belaka. Jangan. Nak lebih pada Tuhan mu ni. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Adakah patut engkau, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hei orang-orang yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukrihun nas, mengerasi, memaksai atas manusia, hatta yakunu mu'minin, sehingga mereka semua jadi orang mukmin. Istifham bermakna ingkari. Tak patut. Lagi aku sebagai Tuhan, apa aku tak kehendak gitu. Walaupun aku suruh, tapi aku tak kehendak. Kalau aku nak, tak nantimu nak berdakwah, hei Nabi Muhammad, aku sendiri boleh buat semua orang mukmin habis lecing. Semua masjid musalla surau belakang habis lecing. Tak ada gereja ketik. Itu tengok. Jadi Tuhan sendiri sunnatullahnya mempelbagai. Tapi hak Tuhan suruh satu saja. Itu suruh dengan kehendak ni beza dah. Jangan jadi Mu'tazilah. Kalau tak ngaji ilmu ahli sunnah, akidah ahli sunnah, jadi Mu'tazilah boleh-boleh dah. Tu. Hak duk pergi bom gereja berapa je belaka tu, bukan ahli sunnah belaka tu. Kalau ahli sunnah tak gitu. Bukan gitu cara dia. Lagi Tuhan pun tidak kehendak. Walaupun Tuhan suruh berdakwah. Ajak seru ni bukan masuk Islam. Kau ketuk tembok macam gitu. Seru kalau tak ambuh, tak apa. Kita seru dengan perbuatan pula. Dilalatul fi'li aqwa min dilalatil qawli, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Gitu. Baik. Mana tiga takluk tanjizi hadis tu tengok. Dan yang tiga, yakni dan bermula takluk yang tiga itu ialah takluknya tanjizi hadis sifat kudrat Allah Ta'ala dengan mengadakan mungkin kemudian daripada Adam yang dahulu. Adam yang dahulu mana? Tiada yang dahulu. Adamus sabiq dia panggil. Tu takluk tanjizi hadis yang pertama mana? Mengadakan ijadul mumkini minal adami ilal wujudi, menjadikan benda terima ada terima tak ada, daripada tak ada kepada ada. Itu macam kita sekarang ni. Kita sekarang ni mengenai takluk tanjizi hadis sifat kudrat Allah Ta'ala yang pertama mana? Allah Ta'ala mengadakan kita daripada dulunya kita tak ada, sekarang ni kita ada. Itu dia panggil takluk tanjizi hadis yang pertama. Tengok. Dan takluk kudrat tanjizi hadis yang kedua pula dengan meniadakan dia mungkin tadi. Benda terima ada terima tak ada tu Tuhan meniadakan pula. Meniada ni benda hak ada. Kalau benda tu tak ada Tuhan tak meniada. Orang panggil tahsilul hasil. Faham tak? Benda ni ada mana? Supaya tok nenek moyang kita dulu ada tak? Ada. Pahala ni ada lagi tak? Tok nenek moyang kita dulu ada. Sekarang ni ada lagi? Tak ada. Tok nenek moyang kita dulunya mengenai takluk tanjizi hadis sifat kudrat Allah Ta'ala yang kedua. Mana? Meniadakan dia mungkin makhluk ni
Bila kemudian daripada adanya mungkin. Dulunya ada, lepas tu tak ada. Siapa yang meniada? Allah. Kita tak kenal gitu. Kita sekarang ni Tuhan duduk mengada lagi kita ni. Duk ada. Pak idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Siapa tempoh masa hak Tuhan tak ada sedia kala, tak dipelewat, tak dipercepat wala sesaat, pak kena takluk tanjizi hadis sifat kudrat yang kedua apa? Meniadakan kita yang dulu sekarang kita ada, kita pun tak ada juga dah. Seperti tok nenek moyang kita mula. Tengok. Dan takluk sifat kudrat yang ketiga tanjizi hadis dengan mengadakan dia mungkin dia makhluk. Kerana apa? Kerana membangkitkan daripada kubur. Ni tok nenek moyang kita pun tak kena lagi, kita sama telah lah tak kena lagi. Nampak tak? Kita ni baru kena hak pertama tak deh. Takluk tanjizi hadis sifat kudrat yang pertama dah. Tuhan mengadakan kita daripada dulunya tak ada kepada ada. Kita duk ada ni dengan madat pertolongan Allah. Tuhan wi nikmat dia. Tak berhenti adu. Ada. Pak siapa masa Tuhan meniadakan kita. Seperti tu nenek moyang kita dulu rasa dua-dua dah takluk tanjizi hadis sifat kudrat. Yang ketiga ni kita dan tok nenek moyang kita pun tak rasa lagi apa? Yakni Tuhan mengadakan kembali kita daripada kubur masing-masing. Dah. Hak tu bila tu? Nanti ditiup sangkakala yang kedua. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dihimpunkan kita manusia ni kembali daripada kubur masing-masing, padahal dulunya kita sebagai mayit, bangkai di dalam kubur masing-masing. Dia kata hidup balik kita, pak. Tu takluk tanjizi hadis sifat kudrat yang ketiga. Hak ni kita pun tak dapat, tok nenek moyang kita pun tak rasa. Sebab apa? Belum berlaku kiamat. Tu dah. Habis itu. Kemudian kita sambung mula sepuluh insya-Allah. Dan 3 takluk daripada yang 7 itu pula beberapa takluk qubdah. Jadi pertama takluk suluhi qadim. 3 takluk tanjizi hadis. Nanti kita akan sambung pula 3 takluk qubdah dia panggil. Qubdah ni makna rentahan. Kalau baca qabdah genggaman, kena baca qubdah rentahan. Itu beza. Bagi dengan qub jadi rentahan, qab jadi genggaman. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jadi kalau hak tak faham takluk ni, so duduk bimbang, jangan duduk kata payuh mengaji sifat 20 yang Karena dia ayat dah hadis bukan fardu ain. Atas orang awam tu tidak fardu ain. Hanya fardu kifayah di atas orang-orang yang khawas. Orang-orang nak jadi tok guru ustaz, dia kena ngaji. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Para hadirin semua.